Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini hari Isnin 2 hari bulan Ogos 2021. Sekejap je dah bulan 8. Start kita cuti hari tu, cuti COVID bulan 4 hari tu. Ni dah bulan 8 dah 4 bulan dah kita PDPR. Tak apalah, insyaAllah nanti kalau tak ada aram melintang, kita akan jumpa pada 1 September. Kalaulah boleh buka sekolah. Okay? Jadi kita sambung lagi kita punya pembelajaran hari ini. Kita masuk pula tajuk telekomunikasi. Minggu lepas kita dah belajar tentang pengangkutan. Kali ini kita masuk dalam telekomunikasi. Okay, kita tengok apa itu telekomunikasi. Telekomunikasi bermaksud sains yang berkaitan dengan penghantaran maklumat melalui talian telefon, mikrogelombang, gentian optik dan satelit. Komunikasi ni penghantaran maklumat. Macam kita bercakap dengan kawan. Macam cikgu sekarang lah bercakap dengan awak. Ini komunikasi. Tapi dengan teknologi sekarang, komunikasi menggunakan gelombang, menggunakan satelit, gentian optik. Itu dah maju lah. Tak perlulah kita nak ambil tahu sangat sebab benda tu pun cikgu pun tak berapa faham. Yang perlu kita tahu apa itu komunikasi. Di mana kita menyampaikan sesuatu maklumat menggunakan satu medium. Okay? Macam sekarang, cikgu menggunakan media video. Okay? Kalau dulu, telekomunikasi, orang guna surat ataupun telegram. Bukan telegram dalam handphone tau. Telegram dulu pergi pejabat pos, nak hantar benda surat urgent guna telegram. Kita bagi mesej, nanti kat pejabat pos tu akan hantar telegram terus ke pejabat pos yang kita nak hantar. Kemudian orang tu akan hantar pada family kita ke ataupun pada siapa-siapa yang kita nak hantar mesej tersebut. Tapi kalau orang dulu lagi, sebelum ada surat ke apa, mungkin kalau komunikasi dia macam dalam hutan gunakan api, gunakan cahaya, itu pun sejenis komunikasi. Tapi sekarang kita dah berkembang maju, kita dah macam-macam dah sekarang. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak follow dah, terlampau maju. Kita tengok satu-satu. Okey, alat telekomunikasi ialah alat perantaraan yang digunakan untuk berhubung. Penggunaannya melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dan penerima maklumat. Perkembangan kemajuan alat telekomunikasi berlaku mengikut peredaran zaman. Sekarang makin maju. Dulu telefon tak adalah WhatsApp. Paling kuat SMS. Awak sekarang tak guna dah SMS. SMS sekarang ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook. Macam-macam sangat canggih. Kita tengok telefon. Telefon digunakan untuk berhubung dengan individu yang berada di tempat lain. Dulu telefon ganggang. Dulu sebelum wujudnya telefon bimbit, ada telefon ganggang. Fungsinya hanyalah satu saja. Kita bercakap dengan orang lain di suatu tempat yang lain. Dan dulu tak semua orang ada telefon ganggang kat rumah. Okay, macam cikgu masa belajar dulu kat sekolah asrama, apa yang cikgu yang ada cumalah telefon public phone. Dekat sekolah tu pakai duit shilling. Itulah satunya cara yang cikgu boleh untuk hubungi ibu bapa kat rumah. Kalau macam sekarang, masing-masing ada handphone. Maaf cik. Tegang. Ada kahak. Tekak cikgu ni. Okey, teruskan. Okey, seterusnya lepas telefon ganggang, wujudnya lah telefon bimbit. Macam sebelah tu, itu popular dulu tu, Nokia 3310 sen. 3310. Orang panggil Nokia 33 sekupang. Tahanlah sak handphone ni. Cikgu pernah ada dulu. Fungsinya pun ada tiga. Yang utama telefon, tu dah tentu. Kedua, mesej. Type mesej macam awak sekarang WhatsApp kan. Yang ketiga, main game. Dalam tu cuma ada 3 je game, kalau tak silap cikgu. Snake, yang main tembak-tembak tu. Lepas tu satu lagi cikgu lupa apa. Orang dulu paling hebat pun main Snake tu je lah. Main sampai penuh satu skrin. Kalau sekarang macam-macam game. Terlampau banyak game sampai melalaikan. Okey, seterusnya. Sekarang ni wujudlah telefon pintar. Telefon pintar ni dah macam komputer. Nak buat kerja boleh, nak video call boleh, nak buat itu boleh, nak buat ini boleh. Macam-macam. Hebat sekarang.
Dulu dalam otak cikgu tak terfikir nak ada benda macam tu semua. Paling-paling kuat pun cikgu fikir dalam handphone ada game tu je. Sekarang ni dah macam-macam. Okey, itu dah namanya teknologi, perkembangan teknologi. Okey, seterusnya mesin faksimili, menyalin dan menghantar imej cetak ke satu tempat yang lain melalui talian telefon. Ini biasa kat rumah tak adalah. Biasanya adanya di pejabat-pejabat, pejabat sekolah ataupun pejabat perniagaan. Macam kita nak hantar satu surat, tak perlu hantar pakai post lah, fax je. Masukkan kertas, dia scan, nanti penerima akan dapat fax tu. Okay. Ini secara paling cepat lah. Kalau macam sekarang boleh juga buat, ada mesin scanner, scan surat, lepas tu masuk dalam email, buka email, kemudian cetak. Tu lambat sikit lah. Kalau fax tu tekan masuk, orang penerima terus dapat. Kalau awak nak tengok, nanti dekat pejabat ada waktu, ada masa pergi pejabat, minta izin kerana pejabat cakap nak tengok mesin faksimili. Okay. Seterusnya kita tengok komputer, menerima, memproses, menyimpan dan menyampaikan maklumat. Okay. Ada komputer riba, komputer peribadi, komputer tablet. Sekarang ni komputer peribadi macam besar ni pun masih ada. Komputer peribadi yang besar ni yang ada CPU, ada mouse. Biasanya orang sekarang ni buat main game je, CPU besar-besar ni, ataupun kerja-kerja yang memerlukan komputer yang power, macam grafik, buat editing video. Kalau kat rumah tak ada. Kalau kat rumah biasanya guna komputer riba. Cikgu-cikgu pun pakai komputer riba. Sebab senang, nak bawa mudah alih. Okay. Kalau komputer yang ada desktop ni, dia tetap kat situ. Pejabat lah biasa guna. Okay. Dan dia lebih tahan lasak. Makin maju, keluarlah komputer tablet. Macam handphone lah, cuma dia lebih besar. Mudah bawa ke mana-mana. Tapi ada setiap benda yang canggih ada kurang dia. Okay, kurang dia, bateri tak tahan lama lah kan. Tablet buat kerja sampai macam kalau ada cikgu buat kerja sampai 3-4 jam, bateri mana tahan. Bateri tablet kurang-kurang kalau straight buat kerja skrin hidup 2 jam 3 jam je. Kadang-kadang cikgu buat sampai 4-5 jam. Jadi perlukan pakai komputer riba. Komputer riba lagi pun kita boleh upgrade isi dalam, dia punya space, dia punya RAM. Kalau komputer tablet tak boleh. Kita dah dapat macam tu je lah. Tapi dia memudahkan kerja lah. Contohnya macam orang yang banyak travel, berniaga, pergi sana, pergi sini. Jadi pakai komputer tablet senang lah kan. Boleh buat kerja dalam kapal terbang ke, dalam bas. Okay. Dia ni memudahkan. Okay. Seterusnya, kita tengok. Okay. Televisyen. Penyiaran gambar hidup atau bergerak berserta bunyi di skrin atau kaca televisyen. Sekarang ni kat mana-mana boleh kata setiap rumah ada TV. Kalau nak cakap laptop ke PC ke, tak semua rumah ada. Kalau TV tu insya-Allah lah semua rumah ada. Sebab TV ni dia menayangkan gambar, cerita, movie ataupun berita terkini. Jadi ni dah perkembangan televisyen dari dulu sampai sekarang. Dulu televisyen hitam putih. Zaman cikgu tak sempat lah. Zaman cikgu gambar dah ada warna. Okay. Besar, TV dulu besar, berat gila. Orang dulu nak tengok TV kan ada lesen. Lesen TV. Ingat motor je ada lesen. Dulu ada lesen TV. Dia besar dan berat. Dan dalam tu dia ada gas. Dia punya cermin depan tu kaca. Kalau ketuk dia punya cermin, pum, letup. Sebab dia ada gas dalam tu. Okay. Dan dia payahlah nak bawa keluar gilis. Okay, seterusnya. Jadi ni televisyen warna. Televisyen warna, kemudian dia punya skrin rata. Masa tu canggih lah skrin rata. Sebelum tu skrin dia melengkung. Sebab dalam tu ada gas. Kemudian skrin rata. Tapi dia masih gemuk, masih besar, masih berat. Dulu siapa ada skrin rata ni, flat screen ni, kata wow, rumah dia ada TV flat screen. Tapi dia punya skrin je lah kata. Dia punya body masih besar. Okay. Kemudian bila dah makin lama wujudlah televisyen plasma. Nipis, kurus.
besar pula tu. Dan ringan. Tapi dia punya kekurangan plasma ni apa? Dia memantulkan cahaya. Contohnya awak letak TV tu belakang dia berdepan dengan TV tu ada sumber cahaya lain, contohnya macam tingkap. Nanti nampak bayang-bayang tingkap. Itulah kekurangan dia. Tapi cahaya dia punya gambar memang cantik. Clear. Cikgu pun pernah pakai TV ni dulu kat rumah. TV ni boleh gantung. Kalau macam TV lama-lama dulu letak dekat atas meja. TV plasma boleh gantung. Lepas tu sekarang berkembang, lagi maju. Television screen LED atau LCD. Dia dah ada besar. Besar setiap ada yang sekarang ni melengkung pula tu. Nipis. Lepas tu tepi-tepi tu tak ada line hitam. Maksudnya tepi border tu. Terus screen sepenuhnya. Wah, hati tengok. Sekarang dia punya teknologi sampai 8K. Dulu mula-mula HD. High definition. Lepas tu full HD. 1080. Kemudian 4K. Lagi terang. Sekarang 8K. Lagilah. Kalau awak nak tengok macam mana TV yang betul-betul hebat, awak pergilah kedai-kedai elektrik macam Seng-Heng ke Seng-Q. Pergi dekat bahagian TV dia. Mana TV dia yang buka tu, yang gambar cantik gila tu, itulah high definisi. Kalau kat rumah susahlah nak tengok sebab TV biasa tak ada terima siaran high definisi. Okey, definisi tinggi. Yang ada tu pakai CD lah, pakai CD ataupun cerita-cerita download. Ini TV. Okey, lepas tu kita tengok sekarang pula radio. Penghantaran dan pengiriman maklumat berbentuk bunyi menerusi pembesar suara. Yang ini hanyalah suara. Sampaikan lagu, sampaikan berita, maklumat-maklumat. Kalau dulu menggunakan pemutar piring hitam. Macam CD tu, macam disk yang besar warna hitam tu. Dia tak pakai elektrik, dia pusing, dalam tu ada spring. Pusing. Crankkan dia, kemudian dia berpusing. Kemudian dia akan mengeluarkan lagu ataupun bunyi-bunyian lah. Okey. Ni dulu lama dah. Cikgu tak sempat rasa. Okey, kemudian radio klasik. Radio klasik ni dia lebih kurang macam radio sekarang lah. Dia ada siaran dia, ada tuning dia. Cuma bentuk dia klasik lah. Bunyi dia pun tak adalah sedap sangat kan. Janji boleh dengar lagu ataupun dengar suara melalui radio. Kemudian keluarlah radio kaset. Kemungkinan sekarang ni dah tak adalah jual radio kaset ni. Mungkin ada antara awak tak kenal apa tu kaset. Kaset ni dia macam satu, awak google lah sendiri ni kaset. Kaset tu satu macam orang nak panggil apa, tape lah. Macam satu alat yang masuk dalam tu ada lagu, awak masukkan dalam player dia ni, muzik dia ni, kemudian mainkan dia. Lepas tu kalau macam radio kaset ni, atas ni ada tempat pemain CD. Sekarang pun CD tak ada dah. Paling-paling pun CD game tu je. Tak ada. Sekarang semua download dengar online, dengar stream. Ni dulu cikgu sempat rasa lah radio ni. Dia ada radio yang besar. Ni kecil, ada yang hi-fi besar. Dia tempat pemain kaset sampai 3, pemain CD sampai 5. Okay? Lepas tu sekarang makin maju, radio digital. Tak ada lah pakai kaset-kaset sekarang. Radio pun sekarang kebanyakan tak pakai gelombang dah, dia pakai internet ataupun pakai data. Okay. Awak punya handphone pun sekarang boleh jadi pemain radio. Yang awak dengar selalu tu radio pakai handphone tu, tu kira radio digital lah. Okay. Tak pakai gelombang, dia pakai data. Okay, itu radio. Sekarang radio ada juga lagi kecil, MP3 music tu, yang letak kat celah telinga je. Kecil je. Cikgu ada satu. Cikgu biasa buat pergi jogging. Okay. Kita tengok sikit celik ilmu. Telegraf. Telegraf diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1876 yang digunakan untuk memudahkan urusan pentadbiran British. Macam ni telegraf. Macam yang cikgu tadi telegram. Dihantar melalui telegraf. Dia menggunakan ketukan. Orang panggil macam kod Morse tu. Dia setiap bunyi tu ada maksud. A ke B ke C ke. Itu awak kena belajar yang lebih tinggi lah. Itu dalam polis, dalam askar selalu guna. Okay, macam ni lah mesin dia. Kita hantar mesej kat sini, bunyi tu. Kemudian tempat lain akan dengar bunyi tu. Tempat lain salin lah apa ayat huruf-huruf yang dia tulis dalam tu. Okay. Lepas tu
surat tu dihantar pada maklumat tu dihantar pada orang yang penerima. Okey. Ni kalau awak nak tengok lah sejarah telegraf sejarah dia. Awak boleh kod imbas kod ataupun awak type ni lah rsmega.com QR link sampai telegraph.slash tu. Type cari Google . Okey, sampai sini sajalah. Hari ni tak ada latihan. Minggu depan kita masuk kepentingan alat telekomunikasi ni. Okey, sampai sini saja pembelajaran awak hari ini. Jadi kita sambung lagi pada minggu depan. Dengan ini cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.